penolakan dia menjurus kepada PDPC, pengajaran dan pembelajaran, maknanya guru dan juga murid. Kalau HAM ni hak ehwal murid berkaitan dengan masalah disiplin murid, lepas tu kehadiran murid yang hari-hari, dan yang seterusnya adalah HAM yang bahagian apa orang kata kebajikan. Jadi kebajikan murid. Jadi di bawah fikih kan, kurikulum ni menjurus kepada aktiviti kurikulum lah, sama ada ini uniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan. Didik ni maknanya sasiah murid, dia pergi kepada HAM. Dan negara sejahtera ni dia pergi kepada KOPO. Sebab kalau murid-murid kita menyertai sukan dan permainan ni, dia akan melahirkan murid yang sihat. Sebuah negara yang sejahtera lah. Kalau tak ada orang banyak sakit. Kalau kita tengok dari sekarang ni, banyak hospital dibina dan ramai penyakit, pesakit dia. Okay, itu berkaitan dengan itulah. Kalau berkaitan dengan isu guru ni, katakan guru tidak memberi kerjasama. Kalau kata guru tidak memberi kerjasama ni dalam sesuatu bidang, dalam sekolah, tak sepenuhnya guru tu akan bagi komitmen sepenuhnya. Mungkin dia ada tanggungjawab lain lah. Ada masalah keluarga, ada yang cuti, ada yang berkhusus. Jadi tidak sepenuhnya yang boleh bagi. Dan juga kalau kata pertembangan dua generasi ni, mungkin berlakunya ni lah, orang kata klik dalam kalangan guru lah, begitulah. Sebab tu kita apabila datang, macam sebelum ni lah saya bagi tahu lah, yang di awal itu lah, kami dengan relator ni, sebelum kita masuk sekolah ni, kita kena explore dulu lah. Kita kena tengok dari segi sosioekonomi, lepas tu community, lepas tu kita kena tahu pula dengan tempat sekolah ni, baru kita boleh menangani isu yang ada di sini. Dia tak sama, walaupun sekolah sini dengan sekolah, katakanlah ada depan ni ada satu sekolah lain, dia tidak akan sama isu yang antara sekolah pagar besi dengan sekolah berdekatan. Contohnya Batu Rakit, dia isu dia lain, mungkin dia murid dia bagus, tapi dari segi muafakat di kalangan warga sekolah tu tak sama lah. Itulah. Kalau di sini saya cuba membina dahulu hubungan di antara guru, mentadbir dengan guru, lepas tu baru kita dengan murid, lepas tu dengan pekerja, staf, dagang, kantin, barulah kita boleh buat bertindak secara tidak langsung. Maknanya orang kata menangi hati guru. Itulah. Apabila kita dah menangi hati orang ni, dia nak tolak tu serba salah. Dan kita mengamalkan orang kata humble, turun padang. Anything program yang dibuat, kita pergi tengok, walaupun kita tengok je sebagai pentadbir, walaupun tengok je, dia dah mendorong untuk cikgu tu bekerja. Tak semestinya cikgu besar datang baru buat kerja. Besar dia tak ada hari ni kan, kita nak buat kerja. Tak ada. Tak jadi ya, saya macam gitu. Sebab saya tak akan menilai dari segi itulah, hadir ke tak. Kita tengok kita bagi tanggungjawab, dia dapat diselesaikan dengan baik. Itu berkaitan dengan isu-isu pentadbiran sekolah. Dan banyak lagi lah isu ni ya. Jadi yang utamanya itulah. Yang utama berkaitan dengan tadi lah ya. Iaitu utama dia adalah MMI, melindungi masa internasional itu lah. Yang utama di sekolah ni kalau berkaitan dengan guru. Yang kedua berkaitan dengan cabaran semasa yang dihadapi oleh kepimpinan di sekolah. Macam tadi lah dia kata perkembangan IT yang pesat lah.
Macam dia saya kata di pertang untuk Wi-Fi ni tidak menyeluruh di kawasan sekolah. Jadi apabila kita masuk kelas, tak ada dah internet untuk kemudahan komunikasi di luar secara maya ni untuk murid-murid. Dan kemudahan IT di dalam kelas tu tak ada. Jadi cikgu kena bawa laptop. Kalau kena laptop lama pula, tekan pula, nak boleh run pula. Lepas tu kalau LCD pula tak mahal pula, nak pasang pula LCD, dah makan masa dah situ, setengah jam habis baru kita nak boleh mengajar lah. Okay, sekolah Bestari ataupun dipanggil sekolah sekarang ni TS25. Mana program transformasi sekolah 2025. Pak menjelang 2025 ni semua sekolah ni akan berada di sekolah transformasi berlaku. Jadi setiap benda yang kita transform, contohnya katalah hunting tu lah, baru kita tambah baik ya. Sebelum ni konsep lama. Apabila kita buat transformasi sebelum dengan selepas, ni adalah program TS25 ni, dia kena tengok reason dia kenapa kita ubah, kenapa ni dah. Jadi mungkin menarik minat aku semua guru untuk makan di kantin ya. Macam sekarang kita guna konsep Easter lah, style lama lah kita tengok. Dan tadi pun PPD pun dah ucapkan tahniah lah sekolah kita sebab telah membuat perubahan lah, ya. Dan segitu. Sebenarnya berkaitan Malaysia sebagai Center of Excellence. Jadi dalam pendidikan ni kebanyakannya kecemerlangan berlaku di peringkat bawah. Maknanya di sekolah berlaku. Kadang-kadang kita tengok ada juga murid yang cemerlang di sekolah. Bila masuk universiti dia akan berubah. Adakah ada juga murid yang kurang cemerlang di sekolah ni, dia akan menyelah di peringkat tinggi ya. Jadi macam orang katalah lahirnya seorang peguam tau, macam sajak tu kan, bermulanya daripada satu tahu baca tulis daripada satu. Lahir seorang pemimpin hari ini lahirnya daripada satu. Semuanya bermula daripada guru kan. Kata kita lah, kita A sama Sani kan, kalau kita tengok okay. Okay, sebenarnya berkaitan dengan cabaran hadapi semasa ni, berkaitan ni iaitu kerja luar lebih banyak daripada berada di sekolah. Macam saya lah, malam pergi ke sana, ada program PPD, program bersama dengan JPN, belum lagi IAB, belum lagi dengan IPG. Jadi banyak program itu salah satu. Macam cikgu tadi, ada yang pergi kursus, anak sakit, lepas tu ada yang masalah keluarga gitulah. Jadi dia kekangan untuk menguruskan PDPC dengan baik lah. Jadi macam hari ni, contohnya sekolah kita 6 orang dah tak ada setiap hari cikgu. Maknanya kalau PKP tu dia tugasan dia untuk buat rilis tu hari-hari, tak akan berhenti kecuali kita jalankan program sehari ya, macam esok. So kalau orang tak ada pun stay, kita boleh jalankan program lah, sebab kita jalankan sehari ya. Perubahan dasar kurikulum ni mengikut arus pendidikan. Dulu masa zaman kita KBSA dengan KBSM lah. Sempat tak sempat rasa ni? KBSM dulu. Lepas tu bertukar pula kepada berapa tahun DSKP ni baru lah. Dokumen standard pembelajaran ni baru. Itu yang berubah. Sukatan berubah. Kalau dulu saya ingat tahun 1 sampai 10 okay.
pembelajaran murid tahun 1 kalau bidang matematik. Sekarang ni 1 sampai 100 nombor dia. Dan ada sebelum tu zaman ITEM. ITEM ni dia penggunaan bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan juga matematik. Apabila dah berlaku rombakan apa tu ataupun kita kata Kementerian Pendidikan lain yang lain, jadi dia pun ubah. Kalau dulu macam kita panggil kemahiran 3M, lepas tu tukar pula KIA 2M budak pemulihan ni. Lepas tu sekarang ni pula lain pula dia ubah. Perubahan yang radikal dalam pengurusan profesional. Maknanya profesional ni dalam bidang pendidikan ni, apabila berlakunya perstrukturan baharu. Maknanya ada yang cikgu ni pergi ke PPD, dan PPD pula turun ke sekolah pula. Mungkin dia dah lama tinggal pengurusan sekolah ni. Jadi apabila dia turun ke sekolah ni, mungkin berlaku sedikit lah perubahan dan juga kemahiran dalam bidang tu dia tidak dapat menguasai dengan baik. Perancangan dan juga pengelolaan dalam menjalankan sesuatu program. Satu berkaitan dengan bidang tugas dan juga tentang kuasa lah. Macam tadi saya bagi tahu, cikgu ni tak semestinya dia mengajar je. Apabila pula ada je program, dia kena buat jalankan program ni. Contohnya yang paling banyak di bawah HAM lah. Apabila berlakunya pelancaran sekolah sejahtera, kena buat program. Jadi jawatankuasa, ada yang jadi MC, ada yang jadi persiapan tempat ni. Itu tugas-tugas tambahan lah tu, bukan yang sepatutnya. Macam hari ni lah, tiba-tiba kan. Lepas tu cabaran semasa COVID ke cabaran pasca COVID. Jadi apabila kita dah endemik ni, jadi murid tidak belajar selama 2 tahun. Anggap macam tu, walaupun kita kata dalam talian murid belajar, ya. Kalau ikut sosioekonomi kat sini, untuk penyediaan peranti ni untuk setiap murid, bagi setiap keluarga tu payah, mungkin berkongsi. Jadi dia nak belajar secara online pun tak boleh. Okey, apabila kita hantar WhatsApp pula ataupun Telegram, mungkin dia tak jawab, ataupun kongsi pula dengan parent. Parent balik kerja baru boleh buka. Lepas tu berbual pula dengan adik-beradik, ada 5 orang bersekolah. Itu adalah salah satu cabaran lah. Apabila daripada pasca COVID dengan pandemik ni. Lepas tu murid pula motivasi untuk hadir ke sekolah tu kurang. Macam sekolah kita ni hampir setiap hari dulu 30 ataupun 40 orang murid tidak hadir untuk ke sekolah. Maknanya dia sedap dah duduk dan mari. Dan cabaran lain, kita berada di sekitaran sosioekonomi yang rendah ni, dia jual pula. Tolong ibu bapa jual dia lah, jual buah, jual pisang ke. Itu salah satu. Usaha untuk menangani isu dalam proses pengajaran juga dalam sistem pendidikan ni, keperluan latihan LDP. Macam tadi lah, LDP ni ladak dia panggil untuk guru. Macam tadi lah, kemahiran menggunakan komputer, menggunakan smart TV, kemahiran menggunakan internet, mungkin kurang lah. Kadang-kadang murid lebih lagi yang eksplorasi daripada cikgu. Kalau kata guru yang lama tadilah, guru menggalakkan inovasi dalam pendidikan. Jadi macam sekarang ni lah, GP semua menjalankan penyelidikan tindakan. Jadi apabila berlakunya isu-isu di sekolah ni, kita kena buat kajian tindakan. Macam mana perkara ni berlaku, siapa yang terlibat,
Lepas tu intervensi yang kita perlu laksanakan, contoh kehadiran murid, kita akan buat ziarah cakna. Lepas tu tanya dah ibu bapa ni sebab apa tak datang, mungkin pengakutan, masalah pengakutan, masalah keluarga. Untuk merealisasikan sekolah bestari dalam usaha ni, dia ada konsep keusahawanan, kreatif dan juga inovatif. Kalau kat kita ni, kita telah menjalankan itu, ada program KMR tu, murid akan menghasilkan smart food cover, tudung saji orang panggil kalau bahasa Melayu ni. Tapi smart food cover ni dia boleh bagi makanan tu cepat sejuk. Mana ada kipas, sistem kipas dalam apa semua tu. Dan apabila yang baru, awal tahun baru ni, dalam bulan Februari, kita tambah baik daripada smart food cover tu kepada smart food keeper pula. Mana kita bagi dua pula, boleh panas boleh sejuk. Jadi itulah salah satu lah insentif untuk meningkatkan kesewanan. Mana kalau murid tu boleh membina smart food keeper tu, boleh buat di pasar kan, menambah pendapatan. Itulah. Ada setengah apa murid ni dalam program KMR pula, ada yang buat ondel-ondel. Kalau kita tahu ondel-ondel ni kuih warna muda ni, hijau, merah. Ondel-ondel buat ya ke? Salut dengan dia tepung. Salut dengan tepung. Mana tahu tak tahu kan. Okey, jadi dia tambah baik untuk kesewanan kreatif tu, masukkan coklat pula dalam tu. Contohlah. Lepas tu warna pula, ondel-ondel dulu warna hijau, tukar pula warna-warni, contohnya gitulah. Mana jadi apabila jual tu menarik minat budak-budak kan. Kalau tak pun budak-budak malah suka ondel kan. Jarang suka makanan ni. Jadi itulah. Dan projek yang baru kita ni nak buat apa untuk KMR ni, program fotograsi menggunakan air hujan untuk proses penyiraman. Jadi kita recycle balik semula. Tapi dalam proses lah. Kalau nak tengok pun ada di bilik TS25 sekolah bilik mesyuarat tu, boleh tengok lah kat situ barang-bahan yang kita pamerkan untuk program KMR murid ni. KMR ni gabungan antara mata pelajaran lain dalam satu, dipanggil PADA tu yang tadilah smart cover. Contohnya di situ ada sains, ada PJ, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Melayu, matematik. Jadi untuk mengirakan kos apa semua tu, bahan tu nak buat adalah matematik. Makanan yang sejuk ke panas tu sesuai dah untuk kesihatan kita. Bahasa Inggeris penggunaan ni lah apa istilah dalam tu lah. Bahasa Melayu susun atur dia lah. Itu yang dikatakan KMR tu, dia gabung antara 2 ataupun 3 subjek dalam satu PAD lah. Itu yang KMR. Okay, saya rasa itu sajalah.